Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafriuddin Adnan dan saya akan mulakan dengan sejarah awal Jabatan Pertahanan Awam Malaysia. Pra-merdeka iaitu sebelum merdeka pada tahun 1939, aktiviti pertahanan awam di Malaysia telah dimulakan oleh pihak British sebagai passive defence yang dibentuk di bawah Emergency Regulation Enactment Chapter 41 untuk mengadakan langkah-langkah bagi menghadapi peperangan dunia kedua. Pada tahun 1991, The Civil Defence Ordinance 1991 digubal secara rasmi sebagai satu undang-undang dalam sistem keselamatan tanah Melayu. Tahun 1992, Jabatan Pertahanan Awam ditubuhkan pada 24 Mac secara rasmi bagi melaksanakan peruntukan ordinan pasca merdeka iaitu selepas merdeka. Pada tahun 1997, The Civil Defence Ordinance 1991 ditukar menjadi Akta Pertahanan Awam 1991 iaitu Akta 221 berikutan kemerdekaan negara. Tahun 1998, pertahanan awam menjadi unsur tetap dan penting dalam sistem pertahanan negara mengikut jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Tahun 1964, pertahanan awam diperluas ke Sabah, Sarawak dan Singapura berikutan Konfrontasi Malaysia-Indonesia, Kertas Kabinet nombor 302/314/64. Sistem pertahanan negara mengikut jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Tahun 1964, pertahanan awam diperluas ke Sabah, Sarawak dan Singapura berikutan Konfrontasi Malaysia-Indonesia, Kertas Kabinet nombor 302/314/64. Tahun 1965, jumlah keanggotaan ditambah menjadi seramai 36,000 anggota dengan 37 cawangan selain kelengkapan logistik terbaru pada masa itu diperolehi untuk seluruh negara. Tahun 1970, kerahan tenaga anggota seluruh negara dibuat mengikut peruntukan Akta Perkhidmatan Negara 1952 berikutan bencana banjir besar yang melanda negara. Tahun 1972, Akta Pertahanan Awam 1951 dipinda bagi melaksanakan tugas dan peranan semasa aman dengan menjalankan perkhidmatan bantuan bencana selain tugas hakiki menghadapi peperangan. Pada tahun 1993, tragedi Highland Tower tumbang di Hulu Kelang mula merubah organisasi pertahanan awam di Malaysia. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, saya akan menerangkan fungsi-fungsi Angkatan Pertahanan Awam. Yang pertama adalah melatih dan melengkapkan rakyat dengan ilmu pertahanan awam ke arah kesiapsiagaan menghadapi ancaman musuh, kecemasan dan bencana. Yang kedua, melaksanakan tugas menyelamat, perlindungan khidmat kemanusiaan dari sebarang ancaman musuh, bencana dan kecemasan. Yang ketiga, menggubal dan menyusun modul-modul latihan yang terkini dan komprehensif bagi Angkatan Pertahanan Awam. Yang keempat, menumbuh dan mentadbir urus Angkatan Pertahanan Awam melalui perkhidmatan dan logistik yang relevan dan yang terkini. Yang kelima adalah mengenal pasti dan mengkaji ancaman serta mengawal risiko yang boleh memberi impak terhadap keselamatan rakyat dan negara. Dan yang terakhir ialah menyediakan perkhidmatan kecemasan dan khidmat bantuan kemanusiaan di seluruh negara. Seterusnya saya akan teruskan dengan aktiviti-aktiviti Jabatan Pertahanan Awam Malaysia. Jabatan Pertahanan Awam Malaysia banyak menjalankan aktiviti-aktiviti kerakyatan seperti membantu mangsa-mangsa banjir serta mangsa-mangsa yang menghadapi bencana ataupun musibah. Jabatan Pertahanan Awam di Malaysia juga membantu menyelamatkan nyawa daripada ancaman musuh seperti ular dan haiwan yang berbisa.
Melakukan kerja bantuan bencana atau memberi perlindungan bagi menjamin keselamatan nyawa, orang atau harta benda penduduk awam sekiranya berlaku atau akan berlaku bencana serta memudahkan pemulihan mangsa selepas bencana tersebut merupakan Seksyen 8-1 Akta 221. Jabatan Pertahanan Awam Malaysia juga melatih seramai mungkin rakyat yang mempunyai pengetahuan dalam aspek keselamatan dan pertahanan awam, merupakan Seksyen 3-2C Akta Pertahanan Awam 1951 Akta 221. Mengelola, menubuh, menyenggara, melengkapi, melatih dan mendisiplin Angkatan dan Perkhidmatan Pertahanan Awam merupakan Seksyen 3-2A Akta 221. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Akil bin Husin dan saya akan mengakhiri video ini. Setelah mendengar sedikit sebanyak tentang pertubuhan JPAM ini, pasti anda semua tertarik dengannya. Oleh yang demikian, saya akan menceritakan sedikit sebanyak tentang pelibatan diri dalam JPAM ini. Syarat-syarat kemasukan JPAM ada 5. Yang pertama, warga negara Malaysia berusia 18 tahun ke atas. Yang kedua, sihat tubuh badan dan tiada kecacatan fizikal. Yang ketiga, kelulusan akademik sekurang-kurangnya SRP, LCE, PMR dan setaraf dengannya. Bagi mereka yang mempunyai sidil SPM, diploma dan ijazah dan setaraf dengannya adalah lebih digalakkan. Yang keempat, tidak menyertai badan beruniform lain. Dan yang terakhir, berminat menjalankan tugas secara sukarela. Sekiranya anda berminat, bolehlah berurusan di mana-mana pejabat pertahanan awam yang berdekatan. Penglibatan anda sangat diperlukan bagi melatih seramai mungkin orang awam mengenai ilmu pertahanan awam. Tambahan pula, seperti yang telah diterangkan oleh kawan saya tadi, JPAM ini sangatlah memberi manfaat kepada masyarakat umum.